لنقطة التعيين يا غرامي. أين من جعل حق النبي مسبلا سبل رشادي. أيا من جعل حق النبي مريدا مسبلا سبل رشادي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا رسول الله يا ضوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. رسول الله يا ضوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة لم تزل تزدى عليك كمسطر النسيم تهدى إليك. صلاة لم تزل تزدى عليك كمسطر النسيم تهدى إليك. صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة للسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون
والجميل 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 سيدنا النبي والجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرة يبقى إذا مست أيادي الله الله وأمن ولها كل عبادي حبيب الله يا خير البرايا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا زل اللحو بل كان نورا الله الله نال الشمس منه البدورا الله الله ولم يكن الحودا لولا زحورا ولم يكن الحودا لولا زحورا وكل الكون أنا بنور طه يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafahamna Sulaiman wa kullana ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita hitung. Daripada alam roh hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Dan terutama nikmat yang paling besar yang Allah anugerah adalah nikmat hidup, di mana sebelum ini belum kita disebut ada lagi, belum disebut apa-apa kita ni, tak ada. Maka apabila kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, kerana Allah yang Maha Hidup, maka kita hidup, dan bukanlah merasakan kita ni hidup, tetapi tetap juga menunjukkan dialah yang maha hidup.
Dan dalam kehidupan kita ini adalah kehidupan cerita-cerita dan kisah-kisah dirinya yang Maha Esa dan Tunggal. Tidak ada yang lain. Semua cerita-cerita, kisah-kisah tentang diri Allah SWT, Allah yang nak menceritakan. Jadi kalau kita faham daripada apa yang telah kita ketahui daripada sisi Allah, maka tidak ada apa-apa pun hak pada kita, melainkan semuanya hak Allah SWT. Ini dinamakan iman. Ini dinamakan keyakinan. Ya, ini yang kita jangan ubah lagi. Sebab kita ini berwujud kerana wujudullah. Maka wujud kita ni tidak lain melainkan dialah yang dia yang ada. Wujud ada, kita maujud diadakan. Maka kita diadakan menunjukkan kita ni tidak ada. Kenapa diadakan? Nak menunjukkan dia yang esa ada. Bila kita faham, jadi segala al-ehwal kehidupan kita akan kita robah ataupun kita yakini bahawa setiap detik-detik, saat-saat kehidupan kita adalah menceritakan tentang keesaan dia. Baik apa pun yang kita nampak, yang kita lihat, yang kita rasakan, semuanya dia. Kehendak-kehendak dia, kudrat dia, kuasa dia, semuanya hak Allah SWT. Kita perhatikan dalam kehidupan kita ni, apabila kita berbuat sesuatu itu, adakah kita berlandaskan kepada dia yang melakukan, bukan kita. Tetapi apabila kita tidak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, maka kita akan bersandar bahawa ada keakuan diri kita. Maka itu akan merubah. Itu yang akan menyebabkan kita dinamakan kufar. Kufar ni menutupi hak Allah Ta'ala. Allah tu hidup, maha hidup, kita kata kita yang hidup. Dan yang lain-lain kita nampak semuanya memiliki hidup. Dia memiliki hidup tetapi menceritakan kehidupan Allah. Maka tak ada yang kita nampak. Kalau sekiranya masih lagi kita nampak sesuatu yang Allah ciptakan, kita tidak nampak Allah yang menciptakan itu tadi, maka kita masih lagi berada di dalam kerugian ataupun masih tertipu lagi. Masih lagi kita hendakkan melihat sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pandangan kita masih lagi pandangan bersifat pandangan keakuan diri. Sebab bila pandangan keakuan diri, kita akan melihat berbagai-bagai ciptaan Allah dan kita tidak nampak satu yang semua berbagai ciptaan itu berasal daripada satu, iaitu dia yang menjadikan segala ciptaan-ciptaan itu. Supaya penglihatan kita menjadi mengesakan dia. Kalau tidak, penglihatan kita penglihatan hawa nafsu ataupun penglihatan yang mempunyai keakuan diri. Padahal kita tidak ada keakuan diri. Yang benar-benar kita nak mengaku tadi yang dia yang esa ada, tunggal, bukan kita. Seperti mana dia mengesakan dirinya sendiri. Jadi lakukan dalam kehidupan kita. Berdiri, duduk, baring, apa keadaan kita pun sentiasa tafakaru fi khalqi sama wal ar. Setiap berdiri, duduk, baring, apa pun kita tafakaru. Tafakaru ni memikirkan, tak ada yang lain yang kita nampak melainkan pencipta tu tadi. Itu tafakaru. Bukan tafakaru tu kita nampak tu itu sesuatu, bukan. Kita nampak sesuatu, kita memikirkan siapa yang menjadikan. Itu tafakaru. Memikirkan siapa sesuatu, segala sesuatu di langit dan di bumi, seluruhnya tadi alam sian alam ni, siapa cipta tu? Allah. Jadi dia tak tertipu lah. Tafakaru ni dia tidak tertipu, dia akan nampak Allah lah. Dia nampak apa pun semua adalah ciptaan Allah. Dia dah ikat mati bahawa saya. Itu orang-orang yang Allah SWT bagi tahu, orang yang bijak, orang yang beruntung. Sambil dia tu dalam tafakaru dia menyebut, ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang kau ciptakan tu batil atau sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan batil. Walaupun kita tengok semut hitam tu di atas batu hitam di malam gelap gelita, apa dia punya cerita dia? Kita mempertikaikan ciptaan Allah. Kenapa? Tak ada gunanya semut hitam atas batu hitam tu di malam gelap gelita ni. Untuk apa dia dihidupkan Allah?
Kita tak boleh cakap begitu. Kita tak tahu Allah ciptakan tu maha bijaksana Allah tanpa dia menyuruh orang bijak-bijak untuk berbincang dengan Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu. Tak perlu. Allah Ta'ala tak perlu. Sebab sesuatu yang dicipta tu dengan kebijaksanaan. Kita ilmu kita belum tentu lagi boleh sampai kepada kebijaksanaan. Kerana seluruh ilmu-ilmu yang tinggi dia tunduk dengan ilmu kebijaksanaan, iaitu Allah tu sendiri yang menentukan. Dia nak ciptakan apa pun. Zikir, semut tu berzikir kepada Allah siang dan malam, dia tak kira. Selagi dia hidup, dia berzikir memuji Allah. Kita tidak tahu cara dia berzikir dan memuji kepada Allah. Kita kata apa sebablah Allah SWT ciptakan iblis, kan tak payah ciptakan, senang. Kita tak ada gangguan. Kita tak faham. Allah ciptakan iblis supaya kita faham bahawa jangan mengikuti sifat batil tu. Sifat model, sifat menyesatkan. Waladhdallin. Tak mahu kan? Jadi Allah ciptakan makhluk dia yang bernama iblis yang bersifat batil. Supaya kita faham bahawasanya kita jangan mengikuti landasan tu, corak tu. Kita tak faham, kita kata mengapa Allah ciptakan? Iyalah Allah ciptakan supaya kita faham. Jangan mengikuti sunnah-sunnah ikutan-ikutan iblis. Itu tadi. Jadi Allah ciptakan malaikat. Malaikat pun berguna bermacam-macam cara. Berbagai-bagai posisi Allah bagi. Ada yang mencabut nyawa, ada yang bagi wahyu. Ada yang mengira-ngira siapa yang beramal. Bermacam-macam jenis tentera-tentera Allah Ta'ala punya ciptaan ni. Supaya kita berfikir bahawa tak sia-sia ya Allah. Tak sia-sia Allah jadikan tu. Kita dah bagi tak ada yang batil ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Tak ada yang batil, tak ada sia-sia kau jadikan ya Allah. Faqina azaban nar. Jauhkan kami daripada azab. Apa tu azab tu? Azab tu kita, iaitu selagi kita merasa ada keakuan diri, tu azab lah. Azab tu bukan bermakna azab tu di padang mahsyar ataupun azab tu di dalam azab neraka tu azab. Sebenarnya lebih azab lagi apabila kita merasa akan ada keakuan diri itu lebih azab lagi. Kerana kita membuka pintu-pintu maksiat dengan ada keakuan diri. Maka tu disebutkan tadi bahawa kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah supaya diri kita ni sentiasa la ilaha illallah. Daripada Nabi Adam kalimah ni sampai Rasulullah SAW turun pada wali-wali Allah, turun-turun sampai kepada kita, tak lain kita bawa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Kenapa la ilaha illallah dulu? Kerana kita kena faham konsepnya adalah ketiadaan lah. Pakaian kita adalah ketiadaan. Apabila kita dah mula rasa ada keakuan diri, mula akan kita nak ni, nak tu. Tak cukupnya. Tak cukup kalau pakai keakuan diri. Hajatnya nak beli satu. Sampai di sana, tambahan ni ada je tambahan. Ni kita, ni bukan kata orang lain, kita sendiri. Itulah bila kita pakai hawa nafsu, begitulah. Nak ni, nak ni, nak ni. Padahal target tu tadi nak beli satu je. Itulah kehidupan ni. Bila kita bersandar kepada kehidupan, keakuan diri, hawa nafsu diri, gitu jadi. Takkan beres. Bila nak beres, takkan beres. Kerana kita tak mampu mengalahkan hawa nafsu. Saya sendiri pun tak mampu nak kalahkan hawa nafsu. Jadi perkara ni bukan boleh kita lawan, perang dengan mudah. Dia perlukan betul-betul pengorbanan. Betul-betul kita betul-betul nakkan kepada Allah dan takut kepada Allah. Kalau tak betul-betul kita kenal diri, kenal Allah, kita tak mampu kalahkan hawa nafsu kita sendiri. Dia ada battalion dia, hawa nafsu kita ni. Battalion dia memuji kita je. Apa kita buat mesti betul je, nak je.
Dia punya puji tu hawa nafsu kita ni. Tak ada orang boleh bangkang. Dia sokong. Dia batalion dia ada. Hawa nafsu ni. Dia akan puji. Tak boleh, dia kena cakap engkau juga. Cakap orang lain tak mau dengar. Walaupun orang cakap betul, kita tetap juga kita nak betul. Kesombongan dengan rasa kebanggaan diri. Dia lobby, dia hawa nafsu ni, dia akan angkat kita. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah habis kita. Macam mana nak kenal diri, kenal sampai kita rasa takut nak merasa ada keakuan diri. Takutlah kita kepada Allah. Malu kita kepada Allah SWT. Bila kita dah belajar gitu, kenal diri, kenal Allah, maka akan datang lintasan-lintasan yang dapat mengalahkan tu tadi. Kita akan membuat sesuatu tu berlandaskan ridha Allah. Kita tak berlandaskan lagi kemauan. Kita akan tanya, ya Allah, kau ridha tak? Dalam tu soal, setiap sesuatu keputusan kita akan tanya, ya Allah, ridha tak? Engkau ridha tak, ya Allah? Tak ridha. Ini hawa nafsu aku ke kehendak aku atau ridha kau, ya Allah? Cepat kita akan berasa detect dengan Allah. Allah kalau ridha, maka diri kita akan merasa tenang. Kalau tak ridha, kita buat tak cukup ni, ada je tak kena nanti. Ada berbalah-balah kita nanti. Itu ciri-ciri apa ni, hawa nafsu ni. Kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, memang habis kita. Mudah kita kalahkan. Sayyidatina Aisyah pun pernah. Rasulullah tegur sikit. Kan? Tu. Sayyidatina Aisyah kata, Rasulullah kata, aku lebih tahu engkau punya marah. Nafsu engkau bila engkau marah, aku tahu, Rasulullah kata. Engkau pun ada nafsu ke? Sayyidatina Aisyah kata. Ya, aku pun ada hawa nafsu juga, Rasulullah. Tapi hawa nafsu aku telah ditundukkan oleh Allah. Sebab apa? Dengan cara apa? Dengan cara mengenal diri. Rasulullah tahu, kenal diri dia kenal Allah. Dia sentiasa hilangkan keakuan diri. Maka bila tak ada keakuan diri, kita akan mengikuti sistem Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bodoh. Ia akan nak otomatik kita akan 24 jam ikut. Tapi bila ada ya keakuan diri, habis. Kita dah keluar daripada landasan ia akan nak kita nak minta tadi jalannya kanak buduk. Maknanya jalan penyembahan. Jalan sistem-sistem Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan-jalan orang yang telah Allah Ta'ala bagi nikmat. Siapa tu? Para rasul, para nabi, para wali Allah, orang soleh. Perjalanan dia adalah tak lain, dia harus kenal diri, kenal Allah. Bila dia dah kenal diri, dia kenal Allah, maka dia sistem dia otomatik sistem Allah SWT. 24 jam. Tapi belum beres kenal diri, kenal Allah, dia akan celaru, dia berada di dalam akuarium ataupun sistem hawa nafsu. Kehendak diri, walaupun dia hafiz Quran, walaupun dia hafiz hadis 100,000 hadis dalam otak, tetap juga menafsukan nafsu amarah ataupun lawamah. Masih lagi kejap ingat Allah, kejap lupa. Dia. Nafsu amarah ni langsung dalam keadaan diikut dia nafsu. Kalau lawamah tadi, maknanya dia kejap okey, kejap tak okey. Tapi tak beres lagi lawamah. Dia nak sampai sekurang-kurangnya kita nafsul mutmainnah. Bila mutmainnah tu jiwa berjiwakan jiwa, dia dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebut tadi. Adakah dalam kehidupan kita selalu kita rasakan bila kita angkat sesuatu, Allah lah kita rasakan, bukan kita. Allah yang suapkan, Allah yang gerakkan kita makan ni, Allah yang nyusun kita datang di sini, berapa ramai ada di sini. Semua susunan itu adalah susunan daripada Allah SWT. Kita tak nampak yang lain lagi. Itulah kehidupan yang sebenar-benar. Kalau tidak, nanti kalau kita tak dapat duduk di situ, kita akan berada di dalam keadaan bila kita mati baru kita tahu, ya Allah, baru betul ni kehidupan. Bila mati baru kita tahu nanti ini kehidupan yang sebenar. Sebab masa hidup kita tak dapat jumpa kehidupan sebenar tu, kehidupan macam mana.
Kehidupan sebenar, Rasulullah kata, bila kau mati nanti, bila kau wafat, baru kau tahu inilah kehidupan yang sebenar. Sebab sentiasa kau akan rasakan diri kau disusun oleh Allah. Macam kita mimpi, tidur, mimpi. Adakah kita boleh merancang ni, merancang? Tak boleh. Dalam tu 100% kita rasakan siapa yang susun tu? Allah. Jadi tukarkan. Bila kita bangun tidur, tukarkan. Tetap juga, ya Allah, masa aku jaga ni, engkau juga yang menyusun. Jangan rasa, tadi Allah Ta'ala susun aku mimpi ke sini. Itu dah memang kita boleh yakin. Tapi mengapa bila kita bangun tidur, kita rasa kita pula berkuasa? Tetaplah juga, dia lah juga tu kehidupan. Mati, hidup, hidup, mati, tetap kehidupan tu dihidupkan Allah, dimatikan oleh Allah. Cuba duduk di situ, dudukkan betul-betul di situ baru kita faham, ya Allah, tak ada apa benda aku semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Dan juga la, betul kita pegang la ilaha, tak ada. Jadi sepanjang hidup aku ni angan-angan ni, aku rasa aku yang susun, aku ni yang gini. Aku berbuat ini, aku datang sini. Kita itu angan-angan semuanya. Itu bukan kehidupan sebenar. Bila mati baru kita tahu, ya Allah, engkau yang susun semuanya, ya Allah. Mati hidup aku, ya Allah. Itu tadi. Jadi, bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita dah, maknanya mati sebelum mati. Sebelum sakaratul maut lagi, kita dah matikan diri. Sebab apa? Kita dah kenal diri, kenal Allah. Kita dah tak ada pakaian kita tilang keakuan diri. Yang ada semua susunan cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita. Tak ada lain. Itu yang kita selami, kita bawa dalam kehidupan kita. Kukuhkan lagi. Ini yang Rasulullah kata, akhir zaman ni, nak memegang iman ni susah. Kena gigit dengan gaham, Rasulullah. Gaham ni kan kuat belakangan. Jadi gaham tu ibaratnya, maknanya kenal diri, kenal Allah lah tu. Kalau kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, tak boleh pegang iman kita. Penghujung zaman ni lagi lah. Macam-macam. Kita duduk di rumah okey lagi, keluar rumah serabut dah, tengok macam-macam keadaan. Situasi manusia pada penghujung pengakhir zaman ni. Mencabar-cabar sangat. Sebab mereka tak tahu apa erti kehidupan. Cuba tanya. Apa sebenar kehidupan yang Allah bagi kita pada kita ni? Kita sebelum ni tak disebut apa-apa. Bila Allah bagi kita maujud, dihidupkan kita ni hidup sebab Allah menghidupkan kita. Kita tak tahu ala tujuan, beratlah. Bila tak tahu ala tujuan sebenar, kita akan terkejar benda yang tak sepatutnya kita kejar. Benda yang telah memang Allah Ta'ala janjikan, kita pergi kejar pula. Dunia seisi-isinya memang hak kita pergi kejar gila-gila. Sedangkan Allah Ta'ala kata, engkau adalah hak aku. Dan semua yang aku ciptakan ni untuk hak kau jangan risau. Tapi itu yang kita tak faham, kita pergi kejar benda yang memang Allah janji pada kita. Rugi. Allah SWT, dia sentiasa sempurna. Sentiasa bahagia, sentiasa tenang. Kita buat macam mana pun, Allah tetap, kalau kita tak solat ke, atau seluruh penduduk bumi tak solat, Allah pada pasal dia tetap tenang, tetap esok. Sebab dia yang ngatur semua. Kau jadi orang apa, hak ke, orang batil ke, semua hak daripada Allah yang mencorakkan skrip tu semua. 1000 tahun dulu dah selengkap dah. Kita punya skrip tu dah. Memang kita akan lakukan ni satu step. Gitu. Tapi bila kita tak mengaji kenal diri, payah kita, mana boleh kalau aku mencuri, bantu aku. Apa si Aziz ni? Dia kata hak Allah semua aja aku curi. Jadi Allah yang suruh aku mencuri, boleh? Pasal dia tak belajar kenal diri dulu. Dia belajar ni jangan terus kenal Allah, memang tak boleh faham. Jadi wa fi anfusikum afala, tengok dalam diri tu, kenal diri dah dalam diri. Jangan terus kenal Allah, kenal diri dulu. Sampai tahapan, ya Allah aku tak ada apa benda, engkau semua. Barulah Allah perkenalkan, itulah dia. Pakaian kita tetap tak merasa ada keakuan
Diri itulah dia. Tak ada lebih, tak ada kurang. Tu yang kita nak pegang. Itulah kemanisan iman. Kita betul mengesakan Allah SWT seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Perhatikan. Adakah benar kita bawa dalam kehidupan kita? Sistem ni tadi sistem Allah Ta'ala lah. Ni sistem dia. Ad-din. Ya. Inda dina, inda Allahil is. Inilah dia. Din tu, agama tu, aku kenal diri, kenal aku. Itu din lah. Inda dina, di sisi aku. Inda Allahil, baru Islam. Kenal aku dulu, inda dina, inda Allahil Islam. Kenal aku dulu, barulah ambil Islam. Itu aku terima. Tak ambil din dulu, Allah dulu, terus pegang Islam, tak boleh mampu kita. Lebih banyak jadi kerosakan. Sebab pengakuan diri masih pengakuan diri kita kena buang dulu. Baru kita akan dapat rasa kemanisan beribadah dengan Allah SWT. Ya memang bahawa betul hamba tetap hamba. Bukan makna kita jadi Tuhan. Kita mana boleh jadi Tuhan. Dan perlu ingat, kita hamba ni, hamba tak pernah ada. Hamba tu ikut arahan Allah. Hamba tu ibarat dikontrol oleh Allah. Hamba Allah begitu. Baru akan jadi keseronokan dalam kehidupan kita beribadah. Sebab kita tahu dah hala tuju kita, ilahun wahid. Menombor satukan Allah hingga tak ada keakuan diri. Mengesakan Allah seperti mana dia mengesakan dirinya sendiri. Hidupkan dalam diri kita, hidupkan tu. Hidupkan. Tak semestinya orang berzikir. Dia dalam dia hidup ingat an zikrillah. Rasa asyik betul-betul. Rasa syok dengan Allah. Rasa sayang betul dengan Allah Ta'ala. Sebutan nama Allah pun disebut dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Bukan perasaan nak tu, nak ni, aku kurang. Kita sebut nama Allah sebab nak sesuatu daripada Allah. Itu pun termasuk bahagian daripada mensekutukan Allah. Sebab kita wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita menyembah Allah, dalam menyembah Allah ada sesuatu lagi yang kita nak daripada Allah. Allah tu tak cukup. Beratlah tu kalau Allah pun kita tak nampak. Allah tu lebih nikmat daripada segala nikmat. Tapi kalau kita nak selain daripada Allah, nakkan sesuatu daripada Allah, mana masih lagi kita buta lagi, tak kenal diri, tak kenal Allah. Kalau orang dah kenal diri, kenal Allah, Allah sendiri memperkenalkan diri dia kepada orang tu, maka kita tak mahu lagi memandang yang lain, tak mahu lagi berhendakkan yang lain, dan kita sentiasa menghilangkan diri kita ataupun memfanakkan diri kita. Kita tak pernah rasa kita ada. Baru kita dapat panis setiap detik. Dia yang turunkan. Anzala ala abdihil kitabah walam yajallahu iwaja. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Kita ni datang di sini. Ada yang datang daripada KL, ada yang apa. Tak kira lah dekat atau jauh. Kita semua ni dipilih oleh Allah SWT. Kerana penghujung zaman di pengakhir zaman, orang yang nakkan Allah tu boleh kira dengan jari. Tapi Rasulullah bagi tahu, orang yang betul-betul nak Allah pada zaman akhir zaman tu, mereka punya taraf iman dia macam iman para sahabat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Kita jangan risaulah sedikit kita ni, tak ramai, jangan risau. Yang kita risau adalah kita tak merasakan Allah tu yang lebih. Bila kita dah merasakan Allah itu lebih mustahak dalam hidup kita, maka kita telah ikat mati bahawasanya kita betul-betul hendakkan Allah, cintakan Allah. Dan Allah pasti, kalau kita cintakan Allah, kita sebut kita sayang Allah, kita cinta Allah, kita sebut nama Allah dengan nada kasih sayang, cinta, asyik, maka pastilah menunjukkan datangnya daripada Allah. Kita ni tak cinta pada Allah, tak boleh dapat terus cinta pada Allah. Melainkan daripada Allah juga. Jadi tak lain kita cinta Allah daripada Allah yang bagi juga cinta tu. Untunglah. Tapi kalau orang yang tak ada rasa tu, wa na'udzubillah min zalik. Betapa malanglah nasibnya. Itulah azab.
Hidup ni nikmat tu. Hidup ni dengan Allah, bukan hidup ni kita. Hidup ni dia, tu nikmat. Dia mengesakan Allah, maknanya manis, tiada pahit Rasulullah SAW kita. Orang yang betul-betul mengesakan Allah hingga hilang keakuan diri dia. Inilah manis, tiada pahit. Secara langsung secara automatik turun malaikat, tanazzalul malaikatu war ruh fiha biizni rabbihim walil am. Pasti orang-orang yang betul-betul kena Allah hilang keakuan diri dia, dia duduk dalam kumpulan tu, Allah turunkan Lailatul Qadar. Apa tu qadar? Ketentuan daripada Allah sendiri, iaitu akunya tadi dirasakan. Berapa besar Allah Ta'ala bagi. Itu pasal kita memang tak banyak. Bukan kita tak mau panggil banyak. Memang banyak ni Allah pilih. Allah pilih. Saudara kita daripada ni tergerak dah sampai pada Al-Ustaz, teringat nak datang sini. Kita ada sini. Siapa yang bagi gerak? Siapa yang bagi susunan tu? Kita pun tak tahu. Ada banyak yang dekat-dekat pun tak mampu datang. Jadi kita jangan heran. Itu semua susunan Allah. Beruntung kita dipilih Allah duduk dalam majlis ni. Tak lain dalam majlis ni, majlis yang dicintai oleh Allah. Sebab tak ada lain yang kita cerita, iaitu cinta kita, iaitu Allah. Tadi dengan berselawat kita, dengan memuji-muji kekasih dia, lagilah Allah Ta'ala suka majlis. Adakah majlis yang lebih baik lagi? Majlis agung-agung ke, majlis raja-raja ke, majlis menteri-menteri, tak sama, jauh beza dengan majlis yang kita duduk ni. Dimuliakan oleh Allah, dan Allah panggil malaikat-malaikat, roh-roh yang suci bersama-sama dengan kita. Kalau dibagi nampak penglihatan kita oleh Allah, subhanallah. Tak mahu kita pergi duduk majlis lain, melainkan majlis yang di dalamnya menceritakan, mengagungkan, mengesakan, menomorsatukan Allah. Tak ada lain keinginannya. Cintalah pada Allah. Allah bagi rasa cinta tu. Itu tadi. So, orang kadang-kadang pelik kalau orang betul-betul nak, daripada jauh sanggup datang. Dia hargai. Tapi kalau orang yang tak ada pahaman ni, dia buat dia tak dapat hargai ni. Dia sanggup pergi untuk melalaikan diri dia, habis wang banyak-banyak. Tapi balik rumah dia tak dapat apa. Dia hanya dapat keseronokan waktu tu. Tapi kita bila duduk dalam majlis ni, balik pun kita seronok. Sentiasa kita dalam seronok mengesakan Allah SWT. Bukan habis di sini, habis tak. Terbawa bawa keasyikan kita. Kita ibadah tengah malam, sekejap lagi kita mulai seronok. Tak mau tinggal. Dia jadi begitu kenikmatan yang Allah bagi. Allah tambahi lagi setelah keimanan yang dah ada pada kita Allah bagi, Allah nambahi lagi. Ya Allah. Itu tadi. Saya rasa seni hari pun saya tak boleh nak talk banyak-banyak sebab saya punya isteri ni ada hal sikit. InsyaAllah besok saya nak nikah. Nak sebut juga. So, InsyaAllah. Sambung. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghits. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan Nabi Muhammad SAW kepada kami. Terima kasih ya Allah kerana telah memberikan kami rezeki dapat mengikut para awliya, para arif billah, para ulama. Itulah rezeki yang paling besar yang telah Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ala kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Juangan di akhir zaman ni mengenal diri. Mengenal diri itu membawa kepada mengenal Allah. Diri itu duduk di mana? Diri itu duduk di dalam hati. Di perjalanan kita ini daripada sini ke sini saja, pendek saja. Sini. Yang disuruh mengenal diri. Nak bawa paradigma ni pergi ke mengenal hati. Hati itu nanti akan membawa kepada sesuatu. Membawa kepada dia. Jadi perjalanan yang pendek dari sini ke sini pun kita belum selesaikan. Kita sibuk sana, sibuk sini. Jadi cepat-cepatlah kita bawa paradigma kita kepada
mengenal hati sendiri. Mengenal hati sendiri. Dalam hati tu ada, hati tu nanti tak dapat nak dibayangkan. Siapa yang dah mengenal hati tu, di situ ada sir. Bila masuk ke sir tu tak dapat nak cerita lagi dah. Tak dapat nak cerita. Tak dapat kalau nak cuba cerita pun tak boleh cerita. Jadi para ulama ni ajak mengenal diri supaya sentiasa bersama dengannya. Apabila sudah bersama dengannya di suatu alam yang dinamakan alam ahada, bahasa yang tiada berbunyi, rasa yang tiada berwarna, alam yang tiada zarah, tiada jirim dan jisim. Jangan berpisah daripada alam tu. Jangan berpisah. Jangan mendahului dia. Manusia ni hidup boleh mendahului dia. Mendahului dia. Contoh, kita selalu buat apa pun kita tanya dia supaya kita ni bersama dengan dia. Tiba-tiba kita tak tanya dia. Kita dahulukan apa kalau kita tak tanya dia? Kita dahulukan apa? Ada elemen lain dalam diri, iaitu elemen nafsu. Nafsu ni ditunggangi oleh iblis. Iblis boleh menunggangi kita, memacu kita untuk buat tindakan-tindakan iblis. Tindakan-tindakan iblis ini, kanak-kanak cara kanak-kanak, ulama cara ulama, student cara student, pensyarah cara pensyarah, petani cara petani, peternak kambing cara peternak kambing. Macam-macam perjuangan mereka bertempur dengan kita. Mereka tak tidur. Iblis, syaitan, jin, dajjal ni tak tidur. Mereka ni tak tidur. Kita tidur. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi itu sekadar carta organisasi ataupun perjalanan. Tour map. Road of the road. Perjalanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kurniaan dia, kurniaan sehinggalah kita dapat leburkan diri sentiasa dengan dia. Ini kalau orang dah sampai kat sini, dia ni makam dia tu, nama dia Baqa Billah. Nama dia tu, nama orang di situ. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita tak boleh kenal orang, tapi insya-Allah kita boleh kenal diri. Kita ni kat mana? Yang pastinya kita tak boleh. Yang pastinya susahlah nak kenal orang, tapi kalau diri sendiri tu insya-Allah boleh kenal. Tapi orang-orang guru mursyid ni dia kenal diri kita lebih daripada diri kita kenal kita. Cukuplah dulu setakat tu. Nanti panjang pula. Ustaz ada hal. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya tak berapa pandai nak cakap sebenarnya. Cuma apa yang terlintas di fikiran adalah bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan kita. Contohnya kalau kita datang kemari ni naik motosikal, berbeza dengan kalau kita main ni naik kereta. Bila naik motosikal ni kita akan rasa lebih tidak selamat lah, baca doa, berhati-hati. Tapi bila kita naik kereta, kita rasa macam lebih selamat kan. Jadi di situ apa yang saya terfikir, kita meletakkan kepercayaan kepada makhluk. Kita letak kepercayaan pada kereta, pada teknologi yang ada pada kereta yang boleh elak aksiden dan sebagainya, menjadikan kita tenang. Yang sepatutnya kita letakkan ketenangan atau kepercayaan kita tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun demikian kereta ke motor ke tu ikhtiar, tapi kita
kita tenang dengan ikhtiar tapi kita tidak tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah bagi capai rasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Bukan tenang dengan ikhtiar tapi tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya tak ada apa nak cakap malam ni. Semua rasanya macam ayat yang sama. Tapi apa nama doktor beritahu tadi, saya bukan nak sambung apa yang diperkatakan tadi lintasan tu, tapi cuma Allah Ta'ala menggerakkan sesuatu tadi untuk disambungkan seperti solat tadilah. Seperti solat yang kita nyatakan, solat tu adalah menyambung. Inilah penyambungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengatakan bahawa ketenangan dengan Allah tadi itu amat bermakna, sebab itulah bagi saya yang saya nampak, yang saya sentiasa pernah buat. Kalau doktor cakap tadi kereta dan motor tadi, saya buat motor dulu, dan motor tu gerak, semua gerak dia. Tak, kalau tak Allah Ta'ala tak izinkan kaki kita ni bergerak, tak boleh kita nak pijak brake apa dan sebagainya. Jadi itu yang saya bawa sampai latihan tu kukuh, alhamdulillah, sampai yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala olahan demi olahan. Itulah yang seperti yang dikatakan tadi tu, mendapat satu wazidnahum huda. Itu sebenarnya bagi saya meletakkan kat diri saya lah, bukan saya letak kat orang lain. Kalau orang lain nak dengar ni, kira yang dengar ni maksudnya mengambil apa yang dikatakan untuk olahan-olahan, dan dia boleh bawa dalam kehidupan harian. Itulah sebenarnya yang dikatakan kehidupan harian ni berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ketenangan yang doktor cakap tadi, ketenangan yang mana kita tak duduk kat ketenangan, tapi kita duduk siapa yang memberi tenang tadi tu. Yang tu yang sebenarnya. Jadi kenikmatan yang sangat nikmat, iaitu menafikan keakuan diri. Itulah yang sebenarnya. Bila kita menafikan keakuan diri kita, Allah suka, Nabi suka, Rasulullah suka. Sebab itulah yang dibawa oleh Nabi Rasulullah SAW. Allah Ta'ala suka sebab apa tahu? Itulah diri dia, untuk menceritakan tentang diri dia juga. Jadi mana lagi nikmat yang fa bi ayyi ala'i rabbikum tukaziban. Nikmat mana yang nak didustakan lagi? Nikmat inilah yang dikatakan satu nikmat yang tak dapat, yang seperti Ustaz Ahmad Al-Zahir beritahu tadi. Nikmat yang tak dapat yang diceritakan. Bila kita dapat sesuatu yang kata betul-betul tenggelam dalam lautan ahada tadi tu. Jadi itulah yang keberuntungan yang kita sentiasa memperkukuhkan satu sama lain. Yang mana tadi daripada lintasan yang pertama tadi, saya dapat ungkap yang Allah Ta'ala ungkapkan juga, iaitu daripada ketersambungan tadi, daripada doktor tadi, sambung menyambung. Kita ni tidak bercerai-berai. Kita sentiasa sambung menyambung, sentiasa solatan daimun, sentiasa solat. Apabila kita solat tu yang dikatakan ritual tadi tu, kan, menyambung dengan Allah. Solat tu bukan sembahyang, tapi solat itu adalah menyambung dengan Allah. Menyambung tu apa? Tak ada keakuan diri. Itu yang sebenarnya. Bila tak ada keakuan diri, jadi sambungan dia tu sentiasa yang dinyatakan diri dia je, diri keesaan zat dia je. Ini bukan menceritakan tentang diri kita, tak ada. Jadi itulah kesedapan kita, kesedapan kenikmatan yang dapat menyambung di antara satu sama lain. Itu yang Allah Ta'ala tunjukkan hari ini, olahan malam ni, daripada satu ke satu, daripada satu bab ke satu bab, dia dapat menyambung dan menyatu, yang tak lain, dialah yang sebenarnya penceritaan tentang diri dia. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kita
duduk pada majlis kenal diri, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita untuk kenal Allah Ta'ala ni memang kita kena lawan nafsu kita. Memang yang paling utama sekali nafsu. Macam yang Ustaz bagi tahu, untuk apa-apa pun untuk lawan nafsu ni kita kena belajar, berguru, dan cuba untuk kenal Allah Ta'ala melalui kita lawan nafsu. Sebab nafsu ni lah yang paling jahat sekali. Yang mana kalau kita dapat mengawal nafsu kita ni, insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita akan dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh Ustaz Auza'i, semua tadi teman-teman kita yang hadir, semua tu daripada hati Rabbani, daripada kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat Kudus, untuk kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan diri. Tak ada lain tujuan. Alhamdulillah. Jadi saya rasa pada malam ni saya tidak mahu menyambung lagi kerana ada urusan esok. InsyaAllah. Terima kasih atas perhatian. Dan saya mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. نيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الحنا قد راك كأس الصفا يا عاشق المصطفى أبشر من نيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر من نيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الحنا قد راك كأس الصفا نور الجمال بدا بوجه الشمس الهدى نور الجمال بدا شمس الهدى لوري شمس الهدى نور الجمال البدا لوري شمس الهدى أما تدوم أحمداني آنتم أحمدان أحمدان يا عاشق المصطفى أبشر من نيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر من نيل المنى قد راك كأس الصفا صفا الصفا وطاب وفد الحنا قد راك كأس الصفا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله